Rumah cantik, rumah tinggi, rumah besar, rumah biru, rumah hitam, semua adalah pasangan zat sifat. Tapi kalau rumah rumah burung itu bukan zat sifat, itu pasangan mudhaf dan mudhaf. Itu yang tuan jumpa dekat wajah dia ataupun wajahnya. Okey, baik. Sekali lagi tuan-tuan wajhahu ini pasangan zat sifat itu pasangan mudhaf mudhafun ilaih. Mana mudhaf? Mana mudhaf? Mana mudhafun ilaih? Okey, apakah baris asas untuk mudhaf? Apakah baris asas untuk mudhafun ilaih? Kenapa hu ini dia tidak berbaris bawah? Okey, baik, selesai. Apa makna hu? Dia okey, baik. Dia ni, hu ni sebenarnya refer kepada siapa? Man. Tengok betul, refer kepada siapa? Man. Yes, pandai. Dia refer kepada man. Faham tidak tuan-tuan? Okey, baik. Apa kalimah selepas daripada hu? Lagi sekali. Ilah. Apa makna ilah? Ilah haraf apa tuan-tuan? Apa dia kalimat selepas daripada kalimat ilah? Cuba tengok kalimah Allah tu. Apa baris Allah tu? Kenapa kalimah Allah itu berbaris bawah? Sebelumnya ada. Okey, selesai. Apa dia kalimah selepas dari kalimah Allah? Apa dia? Okey, tadi kita terjemah sebagai apa tuan-tuan? Dan ataupun sambil ataupun sedangkan. Betul tak? Okay, itu haram kan? Okey, haram. Haram apa tuan-tuan? Itu ialah haram. Faham ke tidak? Itu ialah haraf hal. Jangan kata dia haraf apa. Dia ialah haraf hal. Haraf hal ni tak payah jelaskan lah. Dia kita katakan hal lah. Sebab tu sambil Ali tidur sedangkan dia membuka mata. Tidur sambil buka mata. Jadi itu jangan terjemah dan. Terjemah sambil ataupun sedangkan. Ali tidur sedangkan dia membuka mata. Ali tidur sambil dia membuka mata. Itu tu faham ke tidak? Baik. Apa dia kalimah selepas dari kalimah wa? Lagi sekali. Lagi sekali. Apa makna huwa? Dia. Dalam konteks ayat ni, siapa dia tu? Pandai. Betul ke tidak tuan-tuan? Datin faham tak? Okey, baik. Apa dia? Faham ke tidak? Betul. Bukan betul. Faham sekarang. Kenapa saya suka tanya Datin dan beli Datin? Sebab Datuk dah tadi. Datuk ada, dia panggil Datuk, hantam saya ni kepala mati saya. Okey, baik. Selesai. Itulah, satulah Datin. Kalau Datuk Adi ingat saya buat ni, sekarang datang. Ustaz aku benda awak pergi belasah ni. Okey, selesai tuan. Wah, selepas wah kalimah apa tuan-tuan? Faham tidak? Apa makna muhsinun? Apa makna muhsinun? Orang yang berbuat baik. Kalau PL dia buat baik, aku buat baik. Kalau orang yang buat baik tu individu. Sebutlah siapa dia, ahli ke Abu Qasim ke Prof. Orang yang berbuat ini bukan PL. Dia ialah sebab tu muhsinun tu satu perkataan bahasa Arab. Kita kena terjemah berapa perkataan dalam bahasa Melayu. Orang yang berbuat baik, perkataan baru setimpal dengan satu. Faham kan? Apa dia kalimah selepas muhsinun? Faham? Faham? Betul tidak? Ya. Apa makna fa'? Isim tu PL ke harap? Okey. Tuan-tuan boleh jawab elok Jawab elok tau. Itu harap apa? Mana raja tu? Raja ada dekat dalam tu je. Dengar Sesiapa yang lari maka aku kejar.
Sesiapa yang makan maka dia kenyang, maka tu haram apa? Siapa ingat? Ingat? Syarat tadi sesiapa? Setiap kali jumpa syarat dia hendak kepada jawapan. Jadi tuan-tuan kena kata fa ustaz dia ialah haram jawab. Betul tak tadi masa saya tanya mula-mula tadi tuan-tuan? Mana syarat dia? Tuan-tuan kata sesiapa yang dia Kak Syarifah jawab tadi kan? Sesiapa yang dia menyerahkan wajahnya kepada Allah sambil dia berbuat baik, itu syarat dia. Jawab dia ni. Maka dia telah berpegang pada tali yang kedua. Maka dia telah. Jadi maka tu dia ialah haram jawab lah. Maksud dia. Ya? Faham kan? Okay, fa ni kadang-kadang dia harap jawab, kadang-kadang dia harap penyambung cerita. Tuan-tuan kena tengok kedudukan dia dekat dalam ayat. Dia hidup lah, dia hidup lah. Bahasa Arab ni dia hidup. Ya? Tuan-tuan tak boleh nak stagnan sangat. Boleh stagnan tapi bukan semua tempat. Kena check dulu. Ya? Apa dia selepas fa? Qadi. Lagi sekali apa dia? Qadi. Ha? Qad makna apa? Sesungguhnya. Kalau tengok mana pun tuan-tuan dah tahu. Sesungguhnya, semestinya, sepastinya. Itu haram apa? Penegasan. Kenapa tuan-tuan? Penegasan. Penegasan. Sesungguhnya, semestinya, sepastinya. Kalau dalam istilah nama bahasa Arab dipanggil tau. Ingat tau? Panggil tauhid. Tauhid ataupun penegasan. Kita belum nak convert ke dalam bahasa Arab lagi. Kalau minat yang Melayu pun bagi saya dah cukup bagus. Ya, okey. Apa dia kalimah selepas daripada qad? Lagi sekali jawab je dulu. Apa dia? Istamsaka. Betul ke tidak? Apa makna istamsaka? Dia telah berpegang teguh. Isim ke fi'il ke harf? Isim ke fi'il ke harf? Fi'il. Okey, dia telah berpegang teguh. Betul ke tidak? Tuan-tuan, apakah ganti nama diri yang tersembunyi dalam kalimah istamsaka itu? Dia ataupun bu? Senang je nak tahu. Tuan-tuan tengok. Dia berpegang teguh. Dia Ustaz. Mereka berpegang teguh. Mereka Ustaz. Senang je nak tengok PL ni ganti nama diri yang tu. Dia tulis. Faham ke tidak? Okay, yang tuan-tuan boleh fikir, dia tu refer kepada siapa? Itu yang tuan-tuan fikir. Sambil dia berpegang teguh pada tali Allah. Sambil dia berpegang teguh kepada tali Allah. Okey. Dia itu siapa? Masih lagi man. Betul tak Adik? Masih lagi man. Faham tidak? Apa dia kalimah berikutnya? B. Apa mana B? Isim tu fi'il ke haraf? Haraf apa? Apa dia kalimah selepas B? Urwati. Apa mana Urwati? Al-Urwati ke Urwati? Al kan? Al-Urwati. Apa mana Al-Urwati? Isim tu fi'il ke haraf? Ikatan. Isim. Mana bukti di isim? Baris bawah. Muannas ke muzakkar? Kalau muannas, ya, apakah dhamir yang tersembunyi dalam kalimah al-urwati? Tahu ke tidak? Selesai dah al-urwati. Apa dia kalimah berikutnya? Lagi sekali. Lagi sekali. Al-wusqa. Apa makna al-wusqa? Yang kuat. Faham ke tidak? Okey, baik. Sekarang ni tuan-tuan, okay, ni penjelasan dari saya. Al-urwati al-wusqa ini ialah dua isim berdampingan. Ya. Sekarang ni tuan-tuan tengok makna dia. Tali yang kuat, yang lemah, yang cantik, yang buruk, yang hebat. Itu sifat kan? Okay, ini pasangan zat sifat tu pasangan mudhaf ilaih. Pasangan zat dan sifat. Faham tak?
kuat kan? Sifat tak kuat. Sifat kan? Inilah pasangan zat dan sifat. Biasanya kita akan tahu melalui persamaan kedua-dua kalimat. Persamaan tu dari sudut yang pertama, wujud atau tidaknya alif lam. Kalau satu ada alif lam, dua-dua ada alif lam. Kalau satu tak ada alif lam, dua-dua tak boleh ada alif lam. Kalau satu baris depan, dua-dua baris depan. Kalau satu baris atas, dua-dua baris atas. Cuma dekat sini Al-Urwati tu tuan-tuan nampak baris bawah kan? Tapi kenapa Al-Wusqa Ustaz tak ada baris bawah? Okay, jawapan dia dengar sebenarnya dia berbaris bawah juga. Tapi di hujung kalimah Wusqa tu ada huruf berpenyakit. Huruf berpenyakit ni ada 3 dalam bahasa Arab tau. Yang pertama ya yang tak ada penyakit. Yang kedua alif yang tak ada hamzah. Yang ketiga ialah waw yang tak ada baris. Itu 3-3 tu kalau tuan-tuan belajar tajwid kita panggil huruf mat. Betul ke tidak? Tapi dalam kelas bahasa Arab kita tak panggil huruf mat, kita panggil huruf yang berpenyakit. Salah. Huruf masalah. Haruf elah tu masalah tau. Jadi dalam bahasa Arab pun dipanggil inilah haraf elah. Haraf elah apa? Elah masalah. Faham tak? Jadi dia baris bawah pun pelik, dia baris atas pun pelik, dia baris depan pun pelik. Jadi ada dia punya keterangan dia, tapi nanti di hujung-hujung pengajian saya jelaskan. Kalau dia berbaris bawah dengan apa? Dia berbaris atas dengan apa? Dia berbaris mati dengan apa? Nanti saya jelaskan di hujung-hujung pengajian kita nanti. Tak tahulah bila hujung. Ya? Okey, faham tak? Dia pasangan zat dan okey baik. Apa dia kalimah selepas daripada Wusqa? Oh ni rangkap baru Cuba tengok rangkap baru. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah lah kesudahan segala-gala semua perkara umur tu perkara-perkara segala-gala pun boleh. Itu zat sifat itu rangkap isim ke rangkap fi'il? Tengok elok rangkap isim ke rangkap fi'il? Isim. Dalam rangkap isim tuan-tuan kena cari berapa maklumat? 2. Maklumat yang pertama apa? Maklumat yang pertama apa? Maklumat yang kedua? Apa dia? Predicate. Faham ke tidak? Okay, sekarang ni cuba tuan-tuan tengok mana subjek ni? Ilallah. Daripada wa tu sampai wa ilallah, dan kepada Allah. Kenapa kepada Allah? Apa jadi? Kesudahan. Okey, tuan-tuan dengar ini keterangan dari saya dengan juga yang kedua. Dalam kebanyakan daripada dalam kelas-kelas bahasa Arab yang mengajar ilmu nahwu yang lain, kalau tuan-tuan pergi, kalau tuan-tuan jumpa keadaan macam ni, dia kata gini tau. Subjek dia bukan ilallah. Subjek dia akibatul umur. Subjek dia. Predikat di mana? Ilallah. Diterbalikkan tau. Diterbalikkan. Kenapa diterbalikkan? Sebab kalau rangkap itu dimulakan dengan haraf jar, ilah kan? Kan buat ilah kan? Jumpa haraf jar dulu, maknanya subjek dia telah dikemudiankan. Predikat dia telah pun didahulukan. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke kelas bahasa Arab tempat lain, dia ustaz-ustaz akan kata gini tau. Dia kata dalam wa ilallahi akibatul umur ni, subjeknya ialah akibatul umur. Predikat di mana? Ilallah. Tapi apa keterangan di dalam bahasa Arab? Dalam ilmu nahwu keterangan dia gini tau. Diberi nama ini subjek yang didahulukan. Dipanggil khabar muqaddam. Tapi subjek yang dikemudiankan dipanggil mubtada muakhar. Jadi itu istilah di dalam ilmu nahwu lah. Tuan-tuan tak payah hafal ilmu pun tak apa. Dalam bahasa Melayu senang. Subjek yang dikemudiankan dan predikat yang didahulukan. Faham ke tidak? Jadi kalau tuan-tuan jumpa ustaz-ustaz yang kata gitu, jangan marah dan jangan tuan-tuan tunjuk pandai. Oh, ustaz Nasar kata lain. Yang dia tu betul juga, yang kita pun tidak salah. Yang penting tuan-tuan tahu apa yang ditulis dekat sini. Faham ke tidak? Okey, baik ya. Apa kalimat yang pertama dalam rangkap ni tuan-tuan? Tengok betul. Wah, okey baik. Sekarang saya nak tahu
tuan-tuan ni permulaan cerita ke penyambung? Tengok dulu. Nyambung tu permulaan. Ya. Tengok dulu. Nampak macam permulaan. Kan ni macam tak sambung ni. Cerita-cerita pasal tu, jadi pun cerita pasal lain. Dan kepada Allah lah. Saya rasa macam permulaan je. Okey, permulaan ni. Apa? Permulaan ni dalam istilah nama bahasa Arab, istiqnah lah. Okay. Apa kalimah selepas daripada wa itu? Apa dia? Ila haraf apa? Okay, apa kalimah selepas daripada ila? Allah. Jadi Allah tu baris di bawah kan? Jadi kenapa Allah tu baris di bawah? Sebab sebelumnya ada okay. Apa di kalimah selepas dari kalimah Allah? Lagi sekali. Lagi sekali. Okay, tuan-tuan dengar Garap. Dalam rangkap isim ada dua benda yang tuan-tuan kena cari, betul kan? Yang pertama subjek, yang kedua predikat, betul ke tidak? Okay, tuan-tuan ingat tak apakah baris asas untuk subjek? Depan, betul. Apa pula baris asas untuk predikat? Depan juga, betul ke tidak? Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam ayat ni, tadi saya tanya mana subjek dia? Jawapannya, Ustaz, kalau ikut sistem Al-Furqan, wa ilallah tu subjek. Predikatnya mana? Akibatul umur tu predikat. Jadi kalau akibatu tu saya tanya, kenapa dia berbaris depan? Apa tuan-tuan nak jawab? Dia subjek yang dikemudiankan. Betul tak? Ataupun tuan-tuan nak ikut sistem saya, itu predikat Ustaz. Sebab predikat subjek dulu baris depan baris asal dia, betul ke tidak? Betul tak? Jadi tuan-tuan boleh jawab dua jawapan. Ustaz, kalau ikut sistem Ustaz, ya, ini ialah predikat. Dia berbaris depan sebab memanglah baris asas untuk predikat baris depan. Kalau tuan-tuan ikut sistem yang biasa digunakan di kelas lain, Ustaz, ini ialah subjek yang dikemudiankan. Apa baris asas untuk subjek? Depan. Siapa tak faham? Kat kanan saya. Okay. Lagi? Siapa yang tak faham? Bukan lagi sekali, saya akan ulang. Tapi siapa yang tak faham? Okay, saya ulang Sekarang ni soalan saya tanya kenapa akibatu di baris depan? Kenapa tak baca akibati? Kenapa tak baca akibata? Kenapa baca akibatu dalam ayat? Jawapannya ialah kerana ini ialah predikat Ustaz. Baris asas untuk predikat ialah baris depan jawapannya. Faham? Ya? Baik. Kalau tuan-tuan ikut sistem yang lama, sistem yang kebanyakan diajar di kelas-kelas lain, dia tak kata akibatu ni predikat tau, dia kata subjek. Ni rangkap isim kan? Rangkap isim subjek predikat kan? Dia kata ini predikat Ustaz. Ini subjek Ustaz. Kenapa pula subjek letak kat ujung? Memang Ustaz, kalau rangkap tu dimulakan dengan haraf jar, hilang kan? Maka wah tu tak kira lah wah tu jumpa hilang kan? Antara isim dan fi'il tuan-tuan jumpa ila dulu, haraf jar dulu. Jadi kalau jumpa haraf jar dulu Ustaz, sebenarnya rangkap itu subjeknya telah dikemudiankan, predikatnya telah didahulukan. Jadi dua-dua jawapan tu betul. Tuan-tuan nak kata itu subjek pun betul ikut sistem lama, tuan-tuan nak kata itu predikat pun betul ikut sistem baru yang dibawa. Yang penting tuan-tuan faham ayat dia surah. Ustaz, kalau bukan di mana-mana Ustaz? Dia kau ni pula mana-mana. Okey dah ya? Okey, tengok. Sini. Al-aqibatu Al-aqibatu. Cuba tengok al-aqibatu. Okeylah, settle lah ayat tu, kita ambil ayat baru lah bukan? Al-aqibatu. Nanti. Bukan aqibatul umuri. Cuba tengok aqibatul umuri. Tengok yang dulu ya. Itu ialah dua isim berdampingan. Kesudahan semua perkara. Itu ialah dua isim berdampingan. Okey, saya tanya tuan-tuan ni. Dua isim berdampingan sebenarnya ada berapa jenis?
Berapa jenis tuan-tuan? Jenis yang pertama, pasangan dua isim tu kita panggil pasangan apa tuan-tuan? Sifat. Jenis yang kedua kita panggil? Tuan-tuan tengok dulu. Ini pasangan zat sifat ke pasangan mudhaf-mudhafun ilaih? Ini ialah pasangan mudhaf-mudhafun ilaih. Macam ni kita tahu. Yang pertama, kalimat yang kedua tu bukannya kalimat yang bentuk sifat. Sifat tu cantik, comel kan, gebu ataupun kurus, hitam, itu semua adalah sifat Tapi ini bukan, ini perkara-perkara. Sifat itu bukan kan? So, itu cara yang pertama tuan-tuan nak tahu dia pasangan apa. Yang kedua, tuan-tuan tengoklah, satu ada Islam, satu tak ada. Betul tidak? Dan baris dia pun tak sama. So, kat situ kita tahu dia adalah pasangan mudhaf dan mudhaf. Okey tuan-tuan, baris. Buat baris ya. Apakah baris asas untuk mudhaf? Tak ada. Apa dia tuan-tuan? Tak ada. Barisnya apa pula baris asas untuk mudhafun ilaih? Bawah. Faham ke tidak? Okay, baik. Sekarang ni cuba tuan-tuan tengok kalimat mudhaf ni. Mana mudhaf ni? Mana mudhaf ni tuan-tuan? Akibatu. Apa mana akibatu? Kesudahan. Isim ke fi'il ke haraf? Isim. Itu tidak. Kan isim gabungan itu dari isim kan? Okay, soalan saya, kenapa dia berbaris depan? Itu pula tak ada baris, kan pada depan tu akibatu. Kata baris asas untuk mudhaf tak ada, tapi tiba-tiba akibat tu ada pula baris depan. Dia ambil baris depan tu. Pandai. Ya. Tadi kan kita dah bahas dia adalah predikat. Dia dapat baris tu kerana dia predikat, bukan kerana dia mudhaf. Faham ke tidak? Faham ke tidak? Cuba tengok dulu perkataan akibatu. Itu kalimat muannas tu mulakan. Tengok dulu, muannas tu mulakan. Apa dhamir yang tersembunyi dalam kalimat akibatu? Iya. Pandai. Apa kalimat selepas akibatu? Bacalah balik ujung ni sekali. Al-umuri. Kenapa dia berbaris bawah? Mudhaf Kenapa dia berbaris bawah? Sebab dia apa baris asas untuk mudhafun ilaih tuan-tuan? Cuba tuan tengok al-umuri dulu. Apa maknanya al-umuri? Segala-gala perkara-perkara hal-hal tu maknanya umuri. Baik, itu mufrad ke jam'? Jamak. Mufrad ke jamak? Saya tanya tuan-tuan, itu jamak salim ke jamak taksir? Jamak salim ke jamak taksir? Itu jamak taksir. Kan? Kalau jamak salim yang ujung dia ada ina, at. Betul tidak? Okay, saya nak ulang sikit saja tuan-tuan ya. Jamak taksir ni ya, dia ada dua jenis. Satu jamak taksir yang bermaksud orang. Satu jamak taksir yang membawa maksud bukan orang. Okey, contoh-contoh jamak taksir yang membawa maksud orang yang tak ada ina una ujung tapi dia tetap jamak kan? Contohnya macam kalimah al-ulama. Kita dah buat catatan bukan. Al-ulama maknanya orang-orang alim. Jamak ke tidak? Jamak ke tidak? Ya. Ataupun katalah kalimah al-anbiya, nabi-nabi. Betul? Al-anbiya, nabi-nabi. Orang ke tidak? Orang ke tidak? Itu jamak taksir yang membawa maksud orang. Faham? Okay. Ada jamak taksir yang membawa maksud bukan orang. Contohnya apa tahu? Contohnya kalimah buyut. Buyut maknanya rumah-rumah. Ataupun kutub maknanya kitab-kitab. Ataupun aklam maknanya dia kolam-kolam, pen-pen. Ataupun masajid maknanya masjid-masjid. Faham ke tidak? Maknanya tidak ada kaedah untuk menentukan jamak taksir. Ya, okey. Sekarang ni apa beza dia?
Jamak taksir kalau orang